Hai, bertemu bersama saya lagi di Awal Aircraft Malaysia. Hari ini kita nak cerita pasal e-bike dan juga pemahaman mengenai bateri lah. So, tricycle ni okey, e-bike ni tricycle sebab dia ada 3 tayar, kita panggil dia tricycle lah. Kalau electric bicycle 2 tayar. Kalau electric unicycle 1 tayar. So, itulah beza-beza dia secara basic. So, tricycle ni saya dah beli 3 tahun lebih. So selalu juga pakai, cuma tak adalah kerap sangat. Tapi bateri dia dah macam nak kong. So saya baru full charge malam. Jadi nak tahu macam mana bateri kong, saya baru full charge. Okey, kita bawa pergi jalan. So walaupun dia dah full charge, buka full charge, tapi bila kita pakai, bateri dia cepat turun. Kapasiti dia dah tak boleh disimpan. So kita tengok . So bila saya bawa tricycle ni, boleh tengok meter dia. Okey, power dia dah terus menurun. So kuasa bateri dia masih boleh disimpan, cuma dia tak boleh simpan begitu macam dia baru lah. Kalau baru tu, kalau kita full charge, kita boleh pakai sampai 3-4 hari, boleh bawa sampai 20 km. Tapi ni full charge, dia boleh bawa sekejap saja. Mungkin saya ingat dalam 1 km, 5 km macam tu lah. So tengok bateri dia dah turun. Bila kita lepas minyak dia full lah, tapi bila kita press, dia punya kapasiti makin menurun. So menunjukkan kuasa bateri dia kapasiti dia dah tak boleh disimpan lagi lah, walaupun kita full charge. So kita akan pergi tukar lah bateri baru. Ok, sekarang kita akan buat DIY untuk tukar bateri dia. So bateri dia ada bawah seat. Sini semua dia punya elektronik lah, controller dia apa semua. So bateri ada dekat sini. Dan sana bateri yang saya akan ganti, yang dah saya beli. So bateri ni kapasiti yang sama. Bateri ni kapasiti dia 12 volt dengan kapasiti simpanan tenaga 12 Ah. 12 Ah ni bersamaan dengan 12,000 mah lah, yang biasa orang duk sebutkan mah. Mah tu maksudnya milli hour. So tolak milli tu dia jadi 12 sajalah, 12 hour. So bateri ni yang dipasang dalam tricycle e-bike saya ni, dia disambung secara bersiri. So bersiri maksudnya dia menggandakan voltage, tetapi kapasiti tetap sama. Beza dia ada 2 jenis sambungan, satu bersiri, satu lagi selari. Selari dia akan menggandakan kapasiti simpanan tenaga dia, mah dia tu, tapi mengekalkan 12 volt. Nanti saya akan cerita lebih lanjut lah sambil-sambil kita buat ni. Kita sembang pasal kuasa DC, kuasa bateri, dan juga sedikit pasal solar lah, sebab saya tengok zaman sekarang ramai orang berminat pasal solar. Okey, asas yang pertama untuk bateri, cara sambungan dia memang ada 2 jenis saja. Satu siri atau series, lagi satu selari, parallel. So saya cakap bahasa Melayu lah, siri dan selari lah, senang faham. So kalau anda perasan, untuk orang yang langsung tak ada basic pasal bateri ni, kuasa DC, so kalau kita gandakan, sama ada kita nak gandakan voltage dia ataupun kita nak gandakan kapasiti dia. So kalau macam ini, sambungannya adalah bersiri. Bersiri maksudnya berturutan lah. So kalau anda perasan, positif dia akan sambung ke negatif yang bateri sebelah. Positif, negatif, positif, negatif. Itu bersiri, dia berturutan. Jadi point out, terminal out kuasa yang kita ambil, kita akan ambil daripada yang permulaan sini. Dia jump positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. So kita akan ambil yang last lah, yang pertama dengan yang perakhiran. Ini untuk siri. Okey, untuk yang selari pula, ini bateri standby yang saya dah beli nak tukar nanti. So saya dah susun macam ni supaya anda senang faham. Untuk yang selari, sambungannya adalah secara selari. So kalau berbanding yang siri tadi, positif negatif, selari dia sama. Selari lah, selari. So yang negatif dengan negatif dengan negatif dengan negatif, dia bersambung semua. So yang positif akan bersambung positif, positif, positif. Kabel pasang lah, kita pasang dia jam, dia sambung. So dia akan selari. Sebab tu dia panggil selari.
So terminal yang kita nak ambil kuasa, kita boleh ambil kat mana-mana. Kita ambil satu posisi bila dia dah sambung secara selari, kita boleh ambil dekat mana-mana. Sini pun boleh, kita ambil kat sini pun boleh, mana-mana saja. Tapi kalau series, biasanya kita akan ambil daripada permulaan dengan pengakhiran. Permulaan dia dengan pengakhiran di sini. Sini permulaan, pengakhiran positif dan negatif. So dia bersambung, positif negatif, permulaan dan pengakhiran. Okey, boleh faham ya? Okey, sambil-sambil kita buat kerja, kita akan sembang lagi pasal bateri. So nanti saya akan buat adalah ini yang daripada yang positif negatif, punya soket ni pergi ke kuasa lah, pergi ke controller dia, pergi ke motor lah. Mula-mula kita cabut dulu lah soket ni. So lepas kita cabut soket ni, so saya akan buka satu persatu lah bateri. Buka dua terminal ni ganti, dua terminal ni ganti, supaya tak keliru lah dan lebih mudah. Sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang DC ya, kita kena, kalau anda nak berminat dalam bidang elektrik ni, anda mesti memahami satu formula keramat, iaitu formula elektrik power formula lah, iaitu P sama juga VI. So formula ni memang penting lah untuk anda kalau anda berminat dalam bidang ni, kerana dia memang anda perlu guna dia hari-hari untuk kira, untuk buat pasang pendawaian sistem, tak kisahlah solar ke, AC ke, DC ke, memang benda ni terpakai untuk kedua-duanya. So antara maksud yang kita dapat dari formula ni adalah voltage akan berkadar songsang dengan arus. Maksud voltage berkadar songsang dengan arus ni adalah makin tinggi voltage, makin rendah arus. Makin rendah voltage, makin tinggi arus. So dalam elektrik benda ni penting. So kalau anda menggunakan voltage yang rendah, sistem anda akan menghasilkan arus yang tinggi. Arus yang tinggi ni tak bagus, sebab arus yang tinggi ni menyebabkan sistem anda akan loss power. Dia akan jadi panas, heat loss power, dan dia tak efisien lah. So benda ni memang tak sangat-sangat tak diperlukan. So untuk contohnya dalam bidang solar, sistem dia ada 12V, 48V bateri kan, 12V, 24V dan 48V. So 48V diiktiraf sebagai voltage standard yang diterima pakai lah, sebab bila voltage dia lebih tinggi, arus yang dihasilkan lebih rendah. Sistem solar anda akan lebih cekat tenaga, kurang hilang tenaga, loss power, heat generate pun kurang. So biasa lagi soalan popular untuk voltage adalah, biasa orang akan tanya, saya nak pakai solar untuk aircon saya berkuasa 1 horsepower lah contohnya. So macam mana berapa nak pakai bateri size apa? Ini yang selalu soalan orang tanya lah. So katakanlah anda menggunakan air conditioner yang berkuasa 1 horsepower. Power yang generate adalah 740 hingga 760 watt. So biasa aircon memanglah kita on, bukannya dia generate 740 pun, permulaan sajalah. Mungkin 5 minit yang pertama dia akan generate, dia akan kompresor akan on sampai 5 minit dah sejuk. So dia akan on off. So kebiasaannya kita akan ambil kira 1/3 saja daripada 740 watt. So dalam sekitar 250 hingga 300 watt saja dalam 1 jam aircon anda ambil tenaga. So katakanlah kita kira 300 watt. 300 watt kalau anda nak guna berapa jam? Sebab dalam solar ni kita kena, selalu orang tak faham, dia ingat satu kuasa horsepower, 1 horsepower berapa nak pakai, dia tak tahu. Mana kita kena kira berapa jumlah tenaga watt yang kita nak pakai. Sebab bergantunglah, kalau anda orang yang DIY ni biasanya dia akan buat sistem off grid ataupun orang panggil standalone lah. Kalau anda ambil yang package TNB punya tu, dia lain pula, sebab TNB ni konsep dia lain. TNB yang package yang name kerajaan bagi tu, dia tak pakai bateri. Kita pasang solar panel, kita generate tenaga masuk dalam inverter, kita hantar masuk ke sistem TNB. Contohnya satu hari anda generate 10,000 watt, dia hantar masuk ke TNB. Lepas tu anda pakai balik tenaga elektrik
TNB berapa? Katakanlah anda pakai 12,000, anda generate 10,000, anda pakai 12,000. So anda bayar untuk harga 2,000 saja baki dia. Tapi kalau anda generate 10,000, satu hari anda pakai pun 10,000, so anda tak payah bayar apa-apa lah untuk satu hari tu. Itu sistem tie grid yang kita sambung dengan TNB lah. Tapi kalau DIY dia tak sambung dengan TNB. Kita panggil sistem standalone. So anda generate daripada solar panel, anda simpan tenaga dalam bateri. Kemudian bila malam tak ada matahari, anda nak pakai, berapa nak pakai? Berapa? Sebab tu kita tahu apa yang kita nak pakai, berapa banyak tenaga kita nak pakai untuk satu malam, berapa jam. Sebab bateri, tenaga dalam bateri ini dikira dalam watt hour. So kalau katakanlah anda nak pakai aircon selama 8 jam, 1 jam pakai 300 watt yang kita kira tadi. So berapa? 8, 16, 24, 2,400 watt anda nak pakai. So anda perlukan satu sistem yang ada bateri boleh simpan untuk 2,400 watt. So bahagi, kalau anda guna sistem 12V, so 2,400 bahagi 12, anda perlukan 200 mAh punya bateri. So 200 mAh bateri, biasa orang akan set up 12 volt bateri yang ada kuasa. Kalau anda pakai 50 Ah, 4 biji bateri lah. 4 biji bateri 50 Ah. So sambung secara bersiri, dia akan ada 200 lah. Ataupun kalau anda nak sistem yang 48 volt yang lebih cekap, anda sambungkan 4 biji ini secara bersiri. So anda akan dapat 2,400 bahagi dengan 48V, sekitar 50 mAh. So 12 biji, sama juga 4 biji bateri disambung secara bersiri, anda dapat 48 volt 50 mAh. So apa yang saya nak sampaikan dekat sini adalah, kalau anda nak buat solar untuk bateri, banyak faktor. Dia ada pro and con lah untuk sambungan siri selari ni. Sebab siri menaikkan, sebab orang akan beranggapan saya sambung siri, voltage dia naik, tapi kapasiti tetap sama. Tapi kalau saya sambung secara selari, voltage sama, kapasiti naik, lebih baik saya ambil yang selari. Tak, sebenarnya salah konsep ni. Sistem 48V lebih cekap tenaga berbanding sistem, walaupun dia tak naikkan kapasiti bateri, sebab kita kira daripada P sama juga VI tadi, formula electric power tadi. So walaupun anda kira macam mana pun, jawapan anda akan dapat sama. Kalau anda guna macam ni, 4 biji bateri, dia 48V, kalau sambung secara bersiri dia jadi 48V, 12 Ah, kapasiti tetap sama. So anda akan rasa rugi. Tapi kalau anda pakai 12V, anda sambung secara selari, anda akan dapat 48 Ah, kapasiti lebih. So anda ingat, oh nanti saya pakai 12V, saya akan bateri lebih tahan lama. Tak, salah je, sebab kita kira daripada jumlah power dia, watt hour. So anda darab balik, kalau 48V darab dengan 12 Ah sambungan siri, jawapannya sama dengan 12V darab dengan 48 Ah. Dan kelebihan 48V adalah lagi satu yang paling, antara yang paling penting lah. Kalau anda pakai sistem 48Z macam saya cakap tadi, semakin tinggi voltage, semakin rendah arus. Ini sangat penting dalam bateri ya, sistem solar ke apa ke bateri. Sebab arus yang rendah, anda hanya perlu pakai kabel yang lebih kecil. Kabel adalah salah satu kos yang sangat mahal dan perlu diambil kira dalam sistem solar ataupun bateri. So contohnya, kalau anda macam anda ada bateri macam ni lah, setup 48V, darabkan dengan arus yang dihasilkan adalah sangat lebih rendah lah berbanding 40. Saya nak bagi faham macam mana. Okey, kita ambil solar lah, nak bagi senang faham. Contohnya, kalau anda macam soalan popular tadi, saya nak set up satu aircon, saya nak pakai aircon, nak guna kuasa solar, simpan tenaga dalam bateri, off grid ni. So macam mana, berapa kuasa bateri nak pakai, berapa solar panel, yang ni biasa orang tanyalah.
So kalau anda set up sistem 12V, macam tadi kita dah kira 12V nak pakai 1 horsepower selama 8 jam, kita perlukan 2400 watt. 1 jam 300 watt. So minimum 1 jam 300 watt dia draw out power. 300 watt bahagi dengan 12 berapa 300 bahagi 12 lebih kurang 50 am arus yang akan dikeluarkan oleh bateri. So berbanding kalau anda pakai 300 watt sistem 48V, 300 watt bagi 48 lebih kurang 6 hingga 7 am sajalah. So 6-7 am kita hanya perlukan kabel yang sangat kecil saja. Mungkin untuk kabel solar kita pakai size 18. Berbanding kalau kita pakai sistem 12V, arus yang terhasil adalah sampai 50 am. 50 am kita kena pakai kabel yang saya ingat size berapa? Size 6 AWG punya kabel solar. Beza dia 6, size 6 dengan size 18. Harga dia Masya Allah memang sangat-sangat mahal. Itu secara kasar lah pengiraannya. Sebab nak kira kabel AWG kabel solar ni dia ada kalkulator dia. Dia kena kira pula berapa panjang kabel nak pakai. Dia ada cara kira dia lah. Sebab tu orang yang pasang solar ni, dia orang letak inverter tu, kabel, bateri apa semua dekat-dekat, sebelah-sebelah, rapat-rapat dengan kita punya distribution box rumah lah yang kita nak salurkan selepas inverter tu. Sebab kabel yang untuk DC ni dia memang kelemahan dia, bila semakin jauh jarak dia akan semakin loss power. Sebab dia generate heat arus tinggi. Bila dia jauh, so walaupun anda nak pakai 50 am, dia loss power, dia akan draw out kuasa bateri yang lebih banyak. Sebab dia loss power. Sebab jarak dia, saiz kabel yang tak sesuai ke, jarak jauh ke. So jarak pun penting untuk pemasangan kabel. Cost lagi mahal 1 meter. So ini semua faktor-faktor yang perlu diambil kira lah. So tadi macam kita cerita pasal aircon tadi 300 watt. So kabel beza dia 6 AWG size 6 dengan 18. Bayangkan berapa banyak kos dah jimat. Dan tenaga yang loss pun makin kurang. Sistem solar yang kita set up tu pun akan makin efisien lah, makin cekap. So lagi satu kelebihan sistem solar yang volt tinggi ni 48V. So kita semua faham lah, kalau sistem solar mungkin tak semestinya kita pakai untuk motor ke apa ke. Kita pakai untuk lampu, untuk kipas kan, kita campur-campur lah, ikut orang lah. Tapi macam motor tricycle ni, so apa-apa peralatan yang macam contoh lah, terutama ni lah yang motor apa semua ni, semakin macam ni 48V motor, watt dia, kuasa dia, tenaga dia lebih kuat lah. Kalau kita pakai motor yang 12V, memang dia tak larat nak bawa tricycle ni, sebab watt dia rendah, kuasa dia rendah. So tu lagi satu kelebihan sistem yang pakai voltage yang lebih tinggi lah. Semakin tinggi voltage, dia punya kuasa benda tu, motor tu akan semakin kuat lah. 12V untuk basikal saya ingat unicycle boleh lah kot. Untuk tricycle, untuk naik 2 orang ni memang dia kuasa motor dia akan rendah lah. Padahal tenaga yang digunakan sama saja. So itu satu lagi lah. Sebab tu kan dah tertouching. Sembang buat kerja. Walaupun terchatting 1 second, tengok sampai panas. Sebab dia draw M kuasa yang sangat tinggi. Hei, bahaya oi. Dia memang tak short di sini, tak short badan kita, tapi dia generate heat yang tinggi ni sampai nak cair, nampak. Kalau pegang anda, saya rasa ni memang panas ni. Kurang-kurang dia macam dah nak cair. Tengok bateri, sebab voltage yang rendah 12V, dia touching saja dia generate heat yang sangat tinggi walaupun sekejap. So jangan main-main dengan DC. Walaupun tak membunuh, tapi dia generate heat yang sangat tinggi. Boleh pakai ke nak kena tukar ni? Tak apa, kita try ikat dulu. Ok, setakat itu saja kot. Sebab dia banyak lagi faktor. Sebab anda guna
Solar lah, banyak orang zaman sekarang cerita pasal solar lah. Kalau solar ni dia pengiraan dia secara terbalik. Dia bukan kira berapa, sebab ramai orang yang baru belajar dia tak faham. Dia akan kira saya beli panel solar ni saiz ni, saya beli bateri saiz ni berapa saya pakai untuk tak. Dia bukan macam tu dia kira. Dia kira secara terbalik. Kita kena kira dulu berapa jumlah tenaga yang kita nak guna, berapa jam kita nak guna, berapa tenaga watt yang kita nak guna, baru kita boleh dapatkan berapa saiz bateri, berapa saiz panel solar, semua tu. Kalau nak cerita panjang lagi, kalau ada masa insyaAllah nanti saya akan cerita. Saya belajar ni pun daripada orang-orang geng solar nak dapat ilmu ni. Benda ni tak ada dijual di mana-mana. Kalau anda nak, dia ada kursus lah, mahal juga kursus dia ni, belajar pasal solar. Tapi ada CJ apa semua lah. Tapi saya belajar dengan geng solar je dekat kawasan tempat saya dulu. Belanja dia orang makan, so dia orang ajar lah. So pun banyak jugalah cari sendiri. Kita belajar kat Google pasal solar ni pun tak boleh dapat 100% lah. Benda yang tak faham, kadang-kadang orang kata benda ni, ilmu ni kadang-kadang dia duit, orang malas nak ajar. So kena baik-baik berguru. Dekat Google saja tak boleh dapat ilmu sepenuhnya. Dan saya terpaksa berkawan dengan geng-geng solar, dan dia orang adalah satu orang dua orang yang sudi mengajar. Sebab tu saya tahu sedikit. Saya pun insyaAllah satu hari nanti, kalau ada modal, sebab solar ni modal dia besar. So tapi disebabkan teknologi dia makin berkembang, harga peralatan solar apa semua ni makin lama makin rendah. Mungkin insyaAllah sampai satu masa esok harga dia berbaloi, saya akan mula buat DIY untuk solar sistem rumah saya. So macam tadi pasal last cerita ni pasal aircon. So 300 watt, kalau satu horsepower 300 watt 8 jam. Kalau anda pakai waktu siang, okey lagi lah. Sebab waktu siang ada matahari, sambil guna dia sambil charge. Itu pun bergantung kepada saiz panel solar anda tu. Kalau saiz solar anda ngam-ngam untuk charge bateri saja anda guna, nanti dia guna tapi tak berapa nak charge bateri lah. Bateri simpanan kita. Tapi kalau anda solar panel anda besar sikit, generate watt yang lebih, so dia sambil guna waktu siang, sambil dia charge bateri. So di Malaysia ni khatulistiwa kita ada untung sikit, tapi untung pun tak banyak mana kalau kita guna waktu siang solar panel ni. So faktor yang dikira adalah 4 jam saja kuasa yang dihasilkan. Sebab dalam siang, waktu siang, kita jumlah total tenaga matahari yang kita terima ni, dia punya formula dia hanya untuk 4 jam saja. Dia maksudnya 4 jam tu betul-betul full kita dapat kuasa. Campur mendung pagi tak berapa kena solar panel, tengah hari mungkin dia charge full sikit, lepas tu petang dia dah terlindung sikit. So total pengiraan photovoltaik faktor ni hanya 4 jam saja diambil kira. Kalau kuasa panel anda berkuasa 1000 watt untuk charge, 1000 kali 4 jam lah. So panel tu boleh waktu siang satu hari dia akan boleh menghasilkan charge 1000 watt, contoh sajalah saya bagi kan. So kalau nak cerita pun panjang lagi. Tu photovoltaik punya faktor dia. So kalau anda guna, anda set up untuk 8 jam malam, bateri simpan kuasa 8 jam, dia hanya boleh guna. Tapi 8 jam pun banyak lagi faktor lain, macam penggunaan jenis bateri. So bateri macam ni, bateri SLA, dia boleh draw out mungkin 70% daripada kapasiti dia saja. Sebab tu dia berhenti, dia takkan keluarkan lagi kuasa. Kalau anda paksa guna juga, dia akan rosakkan bateri. Tapi kalau bateri yang paling popular orang pakai adalah lithium phosphate lah. Lithium phosphate dia boleh draw out sampai 100%, dan cycle life dia pun tahan lebih panjang lah. Dia boleh guna sampai lama, banyak kali charge apa semua. Tapi harga dia memang skyrocket lah, mahal gila lah, modal besar. Okey, setakat itu saja. Saya dah pasang semua. So bateri pun dah boleh on kot, boleh dah berbunyi tadi. So bateri ni walaupun dah lama simpan dan tak charge, masih lagi full. So lepas ni kita akan test, tengok dia boleh simpan tak. Kita jalan, dia akan cepat kurang tak. Macam bateri lama ni, pakai sekejap, power terus turun. So dia dah tak berapa simpan ni. Kita charge, dia tak simpan tenaga pun dalam dia. Dia tak boleh simpan lama dah, sebab dia punya lifetime dia dah lama. So kita akan pergi test lepas ni. Ok, saya dah bawa tricycle ni berpusing lebih kurang 1 km lebih. Dia hanya turun 1 bar saja. So
So masalah dah selesai. Bila saya lepas pun dia akan balik. Sebab padan lah, bateri ni pun saya simpan dah dekat setahun ni, saya ingat tak charge langsung kan. So dia still kekal simpan tenaga, tak ada masalah. So setakat ini sajalah DIY saya, tukar bateri baru. Memang bateri lama tu dia datang. So jumpa saya lagi di lain kali bersama saya DIY Mekah Malaysia. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel dan follow saya punya Facebook page DIY Mekah Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum.